Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'ul hasan. Salawatullahil malikil badir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa habibi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyah lillahi ta'ala. Amma ba'du. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد. Alhamdulillah, kami sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kefahaman kepada kita semua terhadap apa yang akan kita bahaskan insyaallah taala. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf atas kelewatan lewat sikit hari ini. Tapi insyaallah kita akan teruskan, okey. Pada malam ini kita akan bahaskan tentang pembahagian mad dan hukum hakamnya. Kemudian pada pertemuan yang akan datang satu lagi yang ia juga lah penutup, kita akan bahaskan tentang mad lazim. Mad lazim hari ini kita tak masuk lagi, mungkin kita akan masuk mukadimah sikit. Tapi pokok perbahasan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pembahagian mad dan hukum hakam mad. Alright? Okey, jangan lupa untuk sama-sama kita semua ikhlaskan niat lillahi taala. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik, pembahagian mad ini terbahagi kepada dua. Yang pertama mad asli dan yang kedua mad far'i. Okey, yang pertama mad asli, yang kedua adalah mad far'i. Baik, apakah yang dikatakan mad itu? Mad ni tuan-tuan, kalau dalam bahasa Arab dari sudut bahasanya al-mattu. Mad dari sudut bahasa Arab maknanya al-mattu. Mattu ni maksudnya dia regangan. Okey, regangan. Tahu getah tak? Okey, getah tu kan dia bulat kan? So kita boleh regang, kita boleh tarik getah tersebut. Okey. Allahumma salli ala sayyidina ni getah. Okey, ini bulat. Okey, getah ni bulat. Kemudian kita boleh tarik dia gitu. Dia boleh memanjang, putus pula. Okey. Allahumma salli ala sayyidina. Kuat sangat tariknya. Okey. Macam ni. Okey, tarik. Okey, dia asalnya macam ni dia punya bentuknya. Kemudian kita tarik, dia tarik dia macam tu. Dia boleh memanjang gitu. Ini yang dikatakan sebagai al-mad. Al-mad dalam bahasa Arab al-mattu. Yang ini ia meregang. Okey. Maka meregang ataupun memanjang. Okey, meregang ataupun memanjang. Itu yang dikatakan sebagai mad. Okey, adapun dari sudut istilah ia bacaan panjang pada huruf-huruf mad yang sukun dan datang sebelumnya harakat yang sejenis dengannya. Okey, bacaan panjang pada huruf-huruf mad, yakni alif, waw dan ya yang sukun dan sebelumnya ada baris yang sejenis dengan huruf mad tersebut. Contoh alif, huruf yang baris yang sejenis dengannya adalah fathah. Waw, baris yang sejenis dengannya adalah dhammah. Ya, baris yang sejenis dengannya adalah kasrah. Jadi kita akan tengok contoh ada slide nanti insya-Allah. Cuma yang pertama ni pembahagian mad yang perlu kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang perlu kita
letakkan dalam otak kita, dalam fikiran kita, mat itu terbahagi ia kepada dua. Yang pertama asli dan yang kedua far'i. Dan kalau di sini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kita boleh lihat di situ contoh yang pertama ini, okey. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey, mat asli ia terjadi disebabkan huruf mat itu. Ataupun di sisi ulama yang lain, mereka berpendapat bahawa mat asli ini ia terjadi tanpa sebab, dan memang tabiat dia macam tu. Dan memang tabiat mat itu dipanjangkan dengan dua harakat. Okey, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka oleh sebab itulah berlakunya mat, dan memang tabiatnya dan memang sifat dia itu dibaca dengan bacaan dua harakat. Okey. Jadi ada sebab itu sebagian ulama kata ia terjadi disebabkan huruf mat, disebabkan huruf mat itu sendiri. Dan memang tabiatnya begitu. Sifatnya itu dipanjangkan dengan dua harakat sebagai contoh. Dan ada ada sebagian ulama berkata bahawasanya huruf mat asli ini ia terjadi tanpa sebarang sebab. Yakni dah memang begitu dah. Dah memang begitu dia punya nature dia ataupun sifat dia memang begitu dah. Bila jumpa saja waw yang sukun sebelumnya baris dhammah, memang akan dibaca dengan dua harakat. Kadar panjang dua harakat. Satu alif. Yakni satu alif sama dengan dua harakat. Okey, cara kiranya macam mana? Satu, kalau macam ni kan. Dua jari kita, satu, dua. Kalau jari kita tutup, satu, dua. Ini yang dikatakan dua harakat. Jadi mat asli itu ia terjadi tanpa sebarang sebab yang tertentu. Tidak ada sebab yang tertentu. Dan memang tabiatnya begitu. Memang sifatnya itu dipanjangkan, dibaca dengan dua harakat. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Adapun mat far'i, ia terjadi disebabkan sukun dan hamzah yang datang setelahnya. Okey? Ia terjadi disebabkan sukun, datangnya sukun ataupun hamzah setelah haraf mat itu. Datangnya sukun ataupun hamzah setelah haraf mat. Nanti insya-Allah kita akan datangkan contoh insya-Allah taala. Okey. Sekejap ya. Okey, jadi kita akan tunjukkan contoh insya-Allah. Okey, so itu beza di antara mat asli dan mat far'i. Okey. Mat terbahagi pada dua, yang pertama asli, yang kedua far'i. Dan mat asli ini ia terjadi sebabkan haraf mat itu sendiri ataupun ia terjadi tanpa sebarang sebab yang tertentu. Okey, dan memang tabiatnya dipanjangkan dengan kadar dua harakat. Ataupun yang mat far'i, pembahagian yang kedua mat far'i. Okey, dia terjadi disebabkan datangnya sukun ataupun hamzah setelah haraf mat. Datangnya sukun yang baru ataupun sukun yang asli ataupun hamzah setelah mat. Itu nanti insya-Allah bagaimana rupanya tu nanti akan datang perbahasannya insya-Allah taala. Akan datang contoh-contohnya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. So, faham ya? Mat terbahagi pada dua, yang pertama asli, yang kedua far'i. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Asli ini asal. Okey. Far'i ini ia cabang. Alright? Sebab itulah bila disebabkan mat asli ini namanya asli, maka kadar pemanjangannya itu hanya semata-mata dua harakat. Dia adalah basic. Okey, mat asli ni ia adalah
basic kepada apa tu perbahasan mat. Okey, sekurang-kurang apa kadar pemanjangan mat adalah 2 harakat. Dan ia adalah bacaan bagi kadar bacaan bagi mat asli. Maka dia asal kepada apa kepada pembahagian mat. Kemudian setelah itu ada cabangan-cabangan bagi mat pembahagian mat ni. Nanti akan ada hukum apa pembahagian mat tu banyak. Nanti kita akan tunjukkan dia punya apa tu gambar insya-Allah taala. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nama lain bagi mat asli ni tuan-tuan. Ada ulama berpendapat nama lainnya adalah mat tabi'i. Mat at-tabi'i. Mat asli, mat tabi'i sama. Kenapa dinamakan tabi'i? Sebab dah memang tabiat dia dipanjangkan dengan kadar 2 harakat. Memang tabiatnya dipanjangkan dengan kadar 2 harakat. Okey? Habis itu. Baik, seterusnya. Okey, kita tengok sini huruf mat. Okey. Huruf mat ada 3. Alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Okey. Huruf-huruf ini, alif, waw dan ya ini kesemuanya kalau untuk dia menjadi huruf mat, ia mestilah sukun. Semua huruf ini mestilah sukun dan sebelumnya ada harakat yang sejenis dengannya. Ada harakat yang sejenis dengannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh alif sukun, sebelumnya baris fathah. Qala. Apa tak? Qala. Qaf, alif, lam. Alif di situ huruf mat yang sukun, yang berbaris mati dan sebelumnya baris fathah. Maka dibaca dengan 2 harakat iaitu qala. Ya waw ni huruf sebelumnya terdapat apa tu huruf berbaris depan. Okey. So waw yaqulu, waw yang sukun itu, waw yang berbaris mati itu sebelumnya ada huruf yang berbaris dhammah. Baris depan. Yaqulu. Yaqulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian yang ketiga adalah haraf ya. Haraf ya sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah iaitu ya. Baris bawah. Contoh qila. Qila. Qaf, ya, lam. Qil. Qala, yaqulu, qil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi ini adalah haraf-haraf mat. Okey, haraf-haraf mat. Alif, waw dan ya, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alif, waw dan ya yang sukun dan sebelumnya ada harakat yang sejenis dengannya. Harakat yang sejenis dengannya apa? Alif, harakat yang sejenis dengannya adalah fathah. Waw, harakat yang sejenis dengannya adalah dhammah, baris depan. Ya, harakat yang sejenis dengannya, bila Ustaz sebut harakat ni maknanya baris. Okey, baris yang sejenis dengannya adalah kasrah. Okey, kasrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey, sekarang kita tengok pula pembahagian mat. Okey. Tadi kita sebut mat, pembahagian mat tu terbagi dua. Yang pertama asli dan yang kedua far'i. Okey, asli ini nama lain baginya adalah tabi'i. Mat far'i ni pula tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pula pembahagian dia. Ada mat jaiz, wajib, lazim, badal, lin, arid. Okey, itu nanti akan datang pembahasannya insya-Allah. Tetapi tidak semua mat yang kita akan bahaskan. Okey, yang kita akan bahaskan hanya 1 2 3 4 5 6 jenis mat saja. Yang lain tu kita tak bahaskan. Alright. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita bagi yang pertama terlebih dahulu tentang mat lin. Okey, mat lin, lin, L A I. L
lin. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau kita lihat di sini, mad lin ia melibatkan dua huruf saja. Okey, mad lin melibatkan hanya dua huruf saja, iaitu waw dan ya. Waw dan ya. Huruf waw dan ya bertanda sukun dan sebelum kedua-duanya berbaris di atas, dan huruf selepasnya dibaca dengan sukun kerana berhenti bacaan padanya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mad lin ni dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melibatkan dua jenis huruf. Yang pertama waw dan yang kedua ya, dan sebelumnya berbaris waw dan ya yang sukun, yang berbaris mati, dan sebelumnya berbaris atas. Okey. Dinamakan lin sebab dia lembut. Yani sebutan yang terhasil sebutan yang terhasil daripada mad lin ini, ia adalah sebutan yang lembut. Tidak seperti huruf-huruf yang lain. Huruf yang lain kalau kita matikan dia, kalau kita sukunkan dia dan kita letakkan huruf alif sebelumnya berbaris atas. Contoh aqqa. Okey, qaf baris atas, sebelumnya ada huruf alif, qaf baris sukun, dan sebelumnya ada haraf alif yang berbaris di atas. Maka bila kita sebut aqqa, aqqa, dia agak tertahan. Okey, suara kita tu tertahan dan bunyi agak keras. Aqqa. Begitu dengan jim, aj. Rasa berat untuk nak keluar benda tersebut. Sebutan itu agak berat dan suara agak tertahan. Aj. Begitu dengan dal, ad. Sad, as, sin, af, fa, af. Dia kita rasa macam agak berat sedikit dan agak kasar dan keras. Okey, adapun kalau bacaan mad lin ni dia agak lembut. Okey, contoh ai, au. Nampak tak? Alif, kita letakkan alif yang berbaris di atas sebelum huruf mad lin tu. Contoh kalau ya, ai. Tapi kalau huruf qaf, aqqa. Kalau jim, aj. Kalau lam, al. Nampak tak? Jadi lain. Okey, yang ni lin ni dia lembut. Okey, au. Okey, lembut. Dia suara tu dia keluar dan kadang dia lepas gitu je, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, suara itu juga suara yang lembut. Okey, tidaklah tertahan, tidaklah ia keras, okey, kasar dan sebagainya. Berbeza dengan huruf-huruf yang lain, bila ia disukunkan dan sebelumnya ada alif yang berbaris fathah, maka tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaannya itu agak keras dan agak kasar. Okey, sebab itulah dinamakan sebagai mad lin. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kadar bacaan mad lin ni ia harus dipanjangkan dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Contoh ya di sini. Falyabudu rabb hadzal bait. Itu 2 harakat. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Itu 4 harakat. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6 harakat. Contoh yang kedua tu, الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Itu 2 harakat.
وآمنهم من خوف. Itu 4 harakat. وآمنهم من خوف. Itu 6 harakat. Jadi maklin boleh dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Kita boleh pilih nak baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, ini situasi sekiranya ia berada pada akhir ayat, di mana kita nak wakafkan bacaan. Kita nak berhentikan bacaan, maka boleh kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Boleh kita baca dengan pilihan harakat sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Akan tetapi kalau ia berada di tengah-tengah bacaan, bukan ketika mana kita nak wakafkan ia, maka ketika itu hendaklah kita baca dengan 2 harakat sahaja. 2 harakat saja. Tengok di sini. Ma'lin tidak boleh dibaca dengan mat ketika berada dalam keadaan sambung. Contoh, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bila kita sambung Rabb hadzal baitil ladzi, kita tak boleh baca Rabb hadzal baitil ladzi tak boleh baca begitu. Ataupun kita baca nama harakat Rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Jadi itu tak boleh. Apabila kita, kalau dia berada pada akhir bacaan, akhir ayat di mana kita nak wakafkan ia, itu ada boleh pilih sama ada nak baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Tapi kalau ketika mana kita wasal ni masih kita menyambung bacaan, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak boleh baca 2, 4, kita tak boleh baca 4 ataupun 6 harakat. Kita hanya boleh baca, boleh panjangkan, paling panjang pun 2 harakat saja. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi dia kata di sini, di sudut sini tiada mat ketika wasal. Tiada mat ketika wasal ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya tidak dibaca dengan 4 ataupun 6 harakat. Dia hanya dibaca dengan 2 harakat, memada dengan 2 harakat saja. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Habis itu. Jadi ini yang dikatakan sebagai madlin. Okey, madlin ni adalah salah satu daripada pecahan daripada mad far'i. Okey. Ada sebagian ulama meletakkan bahawa mad asli, mad lin tu di bawah mad asli. Okey, di bawah mad asli. Kerana apa? Kadar pemanjangannya itu hanya 2 harakat. Kan tapi ada sebagian ulama kata ia letakkan di bawah mad far'i. Sebab apa? Sebab kadar pemanjangannya itu boleh dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat kalau ia diwaqafkan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tapi kita ambil pendapat bahawasanya mad lin itu berada di bawah mad pecahan mad far'i. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey, kita pergi kepada pembahagian mad yang seterusnya, iaitu mad wajib. Mad wajib. Okey, mad wajib. Mad wajib muttasil ialah huruf mad dan huruf hamzah yang berada di dalam perkataan yang sama. Yang ini apabila datangnya huruf hamzah ataupun datangnya huruf hamzah setelah huruf mad dalam satu kalimah. Pak dia kata di dalam perkataan yang sama. Di dalam perkataan yang sama. Maka
inilah yang dikatakan sebagai mad wajib muttasil. Contoh ya. Di sini minas sama. Okay, hamzah datang setelah mad. Mad ni mana? Alif ni. Alif ni, alif tu sukun sebelumnya ada baris atas. Okey. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ia dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Kita akan sebut. Okey. Baik. Itu mad wajib. Dan dinamakan muttasil kerana huruf mad dan huruf hamzah berangkai ataupun bersambungan dalam satu perkataan. Contoh ni lah, dia berada dalam satu kalimah. As-sama' ni satu perkataan, okey. Hamzah berada di akhirnya. Dan sebelum hamzah tu ada mad. Maka dinamakan mad ini sebagai mad wajib, mad wajib. Okey, dinamakan sebagai mad wajib. Yakni mesti dibaca dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Okey. Yang ni yang kedua ni hatta tafi. Hatta tafi. Okey. Hamzah dan sebelumnya ada ya yang sukun sebelumnya baris kasrah. Hatta tafi. Yang ni antabu. Antabu. Jadi hamzah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali datang sebelumnya apa, hamzah datang setelah huruf mad, di mana waw itu adalah sukun dan sebelumnya baris dhammah. Okey. Okey. Contoh yang ketiga tu kita padam ni sebab contohnya tak betul. Okey. Ini betul. Minas sama dan hatta tafi. Ini betul. Okey. Hamzah datang setelah setelah mad dan ia berada dalam satu kalimah. Ia berada dalam satu kalimah. Minas sama ataupun hatta tafi. Ini mad wajib muttasil. Dan kenapa dinamakan mad wajib? Kerana ulama qurra bersepakat membacanya dengan mad yang lebih, dengan bacaan yang lebih dari kadar panjang harakat mad asli. Okey. Kadar panjang mad kadar kepanjangan mad asli adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 2 harakat saja. Okey, adapun untuk mad wajib ini mesti dibaca dengan 4 ataupun 5 ataupun 6 harakat. Di sini disebutkan kadar panjang harakatnya ialah 4 dan 5 harakat ketika wasal dan harus dibaca dengan 6 harakat ketika waqaf. Okey. Contoh macam tadi ni. Minas sama ataupun minas sama 4 harakat saja. Hatta tafi dibaca dengan 4 harakat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Contoh yang lain, jaa su fi al malaikah. Dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Adapun ketika ia diwakafkan, maka boleh kita baca dengan kadar lebih daripada itu, iaitu 6 harakat. Habis itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian kita pergi kepada slide yang seterusnya. Beza di antara mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Okey, kalau di sini kita lihat mad wajib muttasil, dia berlaku apabila huruf
apa tu, bila datang huruf hamzah setelah mad dalam satu kalimah. Okey, ini dalam satu kalimah. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ada satu lagi mad, iaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ni ia adalah mad yang berlaku, ia adalah kadar pemanjangan yang berlaku apabila datangnya huruf apa tu hamzah setelah mad dalam dua kalimah. Okay, dalam dua kalimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita boleh tengok di sini. Wa'lamu annakum. Ni mad jaiz ya. Hamzah, datang hamzah setelah mad, tetapi pertemuan di antara hamzah dan mad itu dalam dua kalimah. Berbeza dengan mad wajib. Mad wajib hamzah datang setelah mad dalam satu kalimah. Itu beza di antara mad wajib dan mad jaiz. Ni mad jaiz. J-A-I-Z. Jaiz. Okay. Wa'lamu annakum. Kalau mad jaiz ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kita baca dengan kita boleh baca dengan 4 dan 5 harakat, dan boleh juga dibaca dengan 2 harakat. Okey, boleh dibaca dengan 2 harakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik. Kita lihat beza di antara mad jaiz munfasil dan mad wajib. Okey, kalau mad jaiz munfasil, okey, mad wajib. Mad wajib hamzah dan mad dalam satu kalimah. Yang ini pertemuan di antara hamzah dan mad itu berlaku dalam satu kalimah. Adapun mad jaiz, pertemuan di antara hamzah dan mad itu dalam dua kalimah. Contoh macam tadilah. Ini satu kalimah, hamzah datang setelah mad, okey, dalam satu kalimah. Dan yang ini kedua ni hamzah datang setelah mad dalam dua kalimah. Wa'lamu kalimah yang pertama, annakum kalimah yang kedua. Macam mana kamu nak, kalau kamu tak tahu, Ustaz saya tak ada basic bahasa Arab, Ustaz macam mana Ustaz nak bezakan satu kalimah dua kalimah? Senang saja. Kalau mad jaiz ni mengikut Rasam Athmani, dia akan hamzah yang datang setelah mad tu dia mesti ada batang. Lagi hamzah yang datang setelah mad tu mesti ada batang. Alif tu hamzah ke atas ataupun hamzah di bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beza di antara mad jaiz dan mad wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian dibaca mad wajib ni dibaca 4 dan 5 harakat ketika wasal, ketika mana sambung bacaan, kita akan baca 4 dan ataupun 5 harakat. Okey. Dan harus dibaca juga dengan 6 harakat ketika mana waqaf. Ketika waqaf. Berbeza dengan mad jaiz. Mad jaiz ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kita boleh baca dengan bacaan 4, boleh baca dengan 5 harakat, dan boleh juga dibaca dengan 2 harakat. Okey, 2 harakat. Tak ada masalah. Contoh di sini, wa'lamu annakum. Itu 2 harakat je. Wa'lamu annakum. Kalau kita baca 4 harakat, wa'lamu annakum. Kalau 6 harakat, kalau 5 harakat, wa'lamu annakum. Apa tak? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. So, boleh dibaca dengan 2, 4 ataupun 5 harakat. Jaiz ni maknanya harus. Mad jaiz ni maksudnya harus. Kenapa dinamakan harus? Sebab harus dibaca, harus dipilih sama ada nak baca dengan 2 harakat ataupun nak baca dengan 4 harakat ataupun dengan 5 harakat. Tak ada masalah. Adapun mad wajib mesti dibaca dengan
4 ataupun 5 harakat. Tak boleh kurang daripada itu. Kalau kita kurang, dosa tak, Ustaz? Tak dosa, okey? Tak dosa. Cuma ia menyejaskan kepada pahala bacaan kita. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Habis itu. Kemudian kita masuk pula kepada pembahagian mat yang seterusnya. Okey, ini jelas ya tadi ya? Okey, tentang mat wajib dan mat jaiz ni. Senang je beza, cara kita nak beza di antara mat wajib dan mat jaiz. Kalau bagi yang tak tahu bahasa Arab, tak ada basic bahasa Arab ni, kalau kita jumpa mat, setelahnya ada hamzah, tapi hamzah tu dia duduk atas batang. Dia ada batang dia. Maka ketahuilah bahawa itu adalah mat jaiz. Itu adalah mat jaiz. Adapun sekiranya hamzah itu dia tidak ada batang. Yakni setelah mat terus ada hamzah tanpa ada batang. Hamzah tu tak duduk di atas batang. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu mesti adalah mat jaiz, itu adalah mat wajib. Mesti dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Okay. Kalau yang mat jaiz tadi ni, kalau kita jumpa hamzah setelah mat, tapi hamzah tu dia berada di atas batang, hamzah tu dia berbatang, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi dibaca dengan 4, dengan kadar bacaan 4 ataupun 5 harakat, dan boleh juga dibaca dengan 2 harakat ni, mat jaiz ni boleh juga dibaca dengan 2 harakat walaupun bukan ketika kita mewaqafkan bacaan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Di sini kita kena betulkan sedikit. Ya. Dibaca dengan kadar 2 atau 4 atau 5 harakat. Kalau yang ni ya betul, dibaca dengan 4 dan 5 harakat ketika wasal, dan harus dibaca dengan 6 harakat ketika waqaf. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik. Ini contohnya ni, ini mat wajib dan ni adalah mat jaiz. Habis itu. Kemudian kita pergi pula kepada yang seterusnya, iaitu mat arid. Mat arid, kalau yang panjangnya adalah mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun. Kita tengok di sini mat arid lis sukun adalah mat yang terjadi disebabkan terdapat tanda sukun yang mendatang, disebabkan waqaf. Bacaan padanya di mana sebelumnya terdapat huruf mat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni mat arid lis sukun ni, ia adalah mat yang terjadi disebabkan terdapat sukun yang mendatang. Sukun yang mendatang ni dia
kita tak nampak pada tulisan. Okey, tetapi pada bacaan tu ada. Contoh di sini kamu tengok yunfiquna, dia ada nun tu baris atas, betul tak? Nun tu baris atas. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, bila kita waqafkan yunfiqun, nampak tak? Dah tak bunyi dah. Kita tak sebut yunfiquna. Tak. Kita akan baca terus mati di situ. Yunfiqun. Okey. Jadi ada sukun yang baru datang. Sukun yang baru datang disebabkan kita mewakafkan bacaan. Disebabkan kita memberhentikan bacaan. Yunfiqun. Kita berhentikan bacaan, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, datanglah sukun yang baru di atas nun itu. Jadi sukun tersebut ia tidak ada pada apa? Tidak ada pada tulisan, tetapi ada pada bacaan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu yang dikatakan mad alif sukun ialah mad yang terjadi disebabkan terdapat tanda sukun yang mendatang. Okey, tanda sukun yang mendatang apabila waqaf bacaan padanya di mana sebelumnya terdapat huruf ma. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey. Sebabkan terdapat tanda sukun yang mendatang. Tanda sukun yang mendatang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ia adalah tanda sukun yang apa panggil yang tidak ada pada tulisan tetapi ada pada sebutan. Okey. Tidak ada pada tulisan tapi ada pada sebutan. Mendatang bila waqaf bacaan padanya. Right? Allahumma salli ala sayyidina tadi lah. Yunfiqun. Kita tak nampak pun sukun pada nun. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau kita boleh tengok kat sini. Ada Allahumma salli. Ni apa tu asalnya ada baris fathah di atas ni pada nun tu. Okey, yunfiquna kalau kita baca begitu. Tapi sebabkan kita mewakafkan bacaan, sebabkan kita apa tu memberhentikan bacaan, okey, maka fathah tu dah tak ada dah. Dia akan jadi sukun. Yunfiqun. Okey. Itu dia katakan mad alif sukun. Kadar pemanjangan bacaan, kadar panjang bacaan bagi mad alif sukun ni, dia harus dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Mau tengok di sini huruf asli sebelum sebelum diwakafkan itu ada mad, ada huruf mad. Contoh di sini ada huruf waw yang mati sebelumnya baris dhammah. Okey, kalau yang ni alif yang mati sebelum baris fathah. Mad asli huruf sin berbaris atas bertemu dengan alif. Sukun. Maka kita baca innallaha sari'ul hisab. Itu kalau 2 harakat. Kalau kita baca 4 harakat, innallaha sari'ul hisab. Kalau 4, kalau 6 harakat, innallaha sari'ul hisab. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, di sini kamu tengok di sini
Ini contoh apa tu ma'arif sukun ni biasanya dia ada di belakang ayat. Biasanya dia ada di belakang ayat. Okey, saya baca ya. Kamu dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang ni him. Ni boleh dibaca dengan dua. Ni ma'arif sukun. Okey, mim kasrah. Sebelumnya ada haraf ya. Ya ni ya mad. Ya yang sukun sebelum baris kasrah. Maka boleh dibaca dengan 2, 4 atau menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya baca 6 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. So di sini al-alamin, ar-rahim, ad-din, nasta'in, mustaqim, dallin. Ini semua alamat arif sukun. Okey. Kalau kamu tengok di situ, ia berada pada akhir ayat dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap huruf yang terakhir tu dia berbaris. Contoh ni al-alamin, nun baris atas. Okey, mim baris bawah, nun baris bawah. Nasta'in nun baris atas, mustaqim mim baris atas, dhalin nun baris atas. Tapi bila kita waqafkan bacaan, yakni kita hentikan bacaan, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris sudah tak ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa tak? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu yang dikatakan sebagai mad arif lis-sukun. Okey, mad yang datang setelahnya sukun yang baru. Mad yang datang setelahnya sukun yang baru disebabkan waqaf. Disebabkan memberhentikan bacaan ataupun mewaqafkan bacaan. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kadar pemanjangannya berapa? Kita dah sebut tadi. Kadar pemanjangan mad arif lis-sukun boleh dibaca dengan 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Okey, kita boleh pilih di situ. Nak baca 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu mad badal. Mad badal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mad badal ni adalah salah satu daripada pembahagian-pembahagian mad far'i. Apakah yang dikatakan mad badal itu? Mad badal ialah mad yang terjadi apabila huruf hamzah ditukar kepada huruf mad. Asalnya terdapat 2 hamzah dalam satu kalimah, di mana satunya berbaris dan satu lagi mati. Okey. Contoh ni,
Aman. Okey. Hamzah yang kedua itu, hamzah yang kedua ni ditukarkan kepada haraf mad, iaitu alif. Alif. Sebab itu dia sebut sini, asalnya terdapat dua hamzah dalam satu kalimah. Okey, ini ada dua hamzah dalam satu kalimah. Yang pertama berbaris, yang kedua sukun. Yang pertama baris, yang kedua sukun. A mana, a mana. Kemudian huruf hamzah yang mati itu ditukarkan kepada huruf mad. Jadi ini hamzah yang pertama masih kekal berbaris di atas, cuma tinggal lagi hamzah yang kedua itu ditukar ia kepada alif yang sukun. Alif yang sukun, maka dibacalah dengan aman. Aman. Kadar pemanjangan mad badal ni tuan-tuan. Apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ia boleh dibaca dengan kadar dua harakat. Itu yang biasa disebutkan oleh golongan para ulama lah. Okey, dibaca dengan dua harakat. Dan sebenarnya apa tu baca mad badal ni ia boleh dibaca dengan kadar yang lebih daripada itu. Okey. Tetapi kalau menurut riwayat Imam Asim, berdasarkan riwayat Imam Hafiz, okey, ia dibaca dengan kadar satu alif saja, iaitu dua harakat. Contoh imana amanu, kita tak baca amanu, kita tak baca imana, tak. Kita baca hanya dua harakat saja. Okey, untuk mad badal ni. Itu mendapat di sisi riwayat Imam Asim daripada Imam Hafiz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka kalau di sini itu mad badal dibaca dengan kadar dua harakat bagi semua imam qiraat melainkan Warash daripada Nafi'. Warash daripada Nafi' boleh dibaca dengan 6 harakat mad badal ni. Okey, contoh amin. Amin tu tu kan bila kita baca Fatihah kita baca amin. Hamzah yang ada pada amin tu sebenarnya tu mad badal. Kalau ikutkan ia dibaca dengan dua harakat saja. Amin. Tapi di sisi apa tu ulama ataupun qiraat Warash, dalam qiraat Warash dia boleh dibaca dengan kadar 6 harakat. Dan itulah yang kebiasaannya kita baca di Malaysia ni untuk amin. Amin, perkataan amin kita ikut Warash. Panjang. Amin. Tapi kalau biasa di negara Arab, amin tu dia tu dia pendek, dia baca dua harakat je. Amin. Ada yang ambil dua harakat. Amin. Okey, min tu mad arid sukun. Tu mad badal. Mad badal boleh dibaca dengan dua harakat, itu di sisi Imam Hafiz. Okey. Amin. Boleh kita baca juga dengan amin. Itu di sisi Warash. Itu di sisi Imam atau di sisi qiraat Warash. Okey, contoh di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Nampak tak? Kita tak baca وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Kita tak baca gitu. Kita hanya baca dua harakat saja. Itu di sisi Imam Hafiz dan itu adalah ikutan kita. Okey, mad badal ni dibaca dengan dua harakat saja seperti mana yang saya sebut tadi. Okey, adapun di sisi Warash boleh dibaca dengan 6 harakat.
وللآخرة خير لك من الأولى. Dia yang baca macam tu. Tapi kita tak baca macam tu. Kita baca macam biasa. Baca dengan dua harakat. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. Itu nanti insya-Allah kita akan sambung lagi, okey? Cuma yang kita nak fokus adalah pada bulatan merah itu saja. Walal akhirah. Dan satu lagi minal ula. Okey? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak tunjukkan di sini ada, kalau di sini kan walail ni bacaan lin. Okey. Walaili idza saja. Dia lanjut sikit. Jangan baca walaili idza saja. Tak. Walaili idza saja. Itu juga ayat yang kelima. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. Jangan baca وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ. Tak. Baca lanjut. Sebab itu lid. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey. Kemudian contoh mat badal yang berlaku pada alif. Aman. Yang kedua Adam. Aman. Adam. Okey. Nampak tak apa tu, ada alif sebelah hamzah tu. Alif tu pada asalnya hamzah yang sukun. Aman, Adam. Tetapi ditukar kulibatul alif kulibatul hamzah alifan. Ditukarkan hamzah itu kepada alif. Aman ataupun Adam dibaca dengan dua harakah. Ini kalau yang kedua ni pula, ni contoh mad badal yang berkaitan dengan yang berlaku dengan waw. Asalnya u'tu wa u'zu. U'tu wa u'zu. Tapi waw ni asalnya dia hamzah tetapi ditukar dengan waw. Maka jadilah utu. Ini pun asalnya waw ini adalah hamzah. Maka dibaca wa uzu. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian yang ketiga ni mad badal. Okey. Ya tu asalnya adalah hamzah juga. Macam yang contoh-contoh yang tadi. Asalnya ya tetapi diganti ya itu asalnya hamzah. Macam contoh-contoh di atas juga. Akan tetapi ditukarkan ya itu kepada ditukarkan hamzah itu kepada ya. Sebab apa? Sebab hamzah yang sebelumnya itu berbaris kasrah. Maka ditukarkan hamzah itu kepada ya. Kalau yang pertama, yang kedua tadi ini, kenapa hamzah itu ditukar dengan waw, tak ditukar dengan ya? Sebab sebelum huruf hamzah itu adalah hamzah yang pertama, yang mana ia berbaris di hadapan. So, baris dhammah ni ia sesuai dengan huruf waw. Maka diletakkan huruf waw di hadapannya. Utu. Kalau macam ni, imana, asalnya imana. Okey, hamzah yang kedua tu baris
sukun dan hamzah pertama baris bawah. Kenapa hamzah yang kedua tu ditukarkan kepada ya? Sebab hamzah yang pertama itu berbaris bawah. Baris bawah ni dia hanya ngam dengan ya. Takkan nak letak waw pula, dia akan jadi iumana. Itu tak disebut kalau macam. Maka letak huruf ya yang paling sesuai. Maka bacalah, sebab itu dibaca imana. Yang kedua qul i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Yang contoh yang kedua ni contoh yang tak sesuai. Okey. Contoh badal yang kaitan dengan huruf ya adalah imana. Okey. Hamzah sebelum setelahnya huruf ya yang sukun. Asalnya mana. Tapi hamzah yang pertama itu ditukarkan kepada apa? Ditukarkan kepada ya. Sebab apa ditukarkan kepada ya? Sebab baris hamzah yang baris yang ada pada hamzah pertama itu adalah baris bawah. Baris bawah. Maka sebab itulah ditukarkan hamzah kedua itu dengan ya. Habis itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu tentang contoh mad badal yang berkaitan dengan haraf ya. Sekarang ni kita akan tengok sikit saja, okey, tentang mad lazim. Tentang mad lazim. Mad lazim ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ia adalah salah satu daripada pecahan kepada mad far'i. Okey. Salah satu pecahan kepada mad far'i. Yang mana mad lazim ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, ia mesti dibaca dengan kadar 6 harakah. Mad lazim ni ia mesti dibaca dengan kadar 6 harakah. Tak boleh kurang daripada itu. Tak boleh kurang daripada 6 harakah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh ya. Di sini kata mad lazim ialah huruf mad yang bertemu dengan huruf yang sukun. Sukun tu pula sukun yang asli, bukan sukun yang baru datang. Sukun yang baru datang ni macam mad aridi sukun tadi. Nasta'in. Sukun tu baru datang disebabkan bacaan itu diwakafkan. Yang ni sukun yang datang tu adalah sukun yang asli, ia bukan sukun yang baru. Okey. Maka kita baca di sini nama harakat al-an. Al-an. Okey. Jadi kita dapat lihat di sini huruf mad ia bertemu dengan sukun yang asli, dengan satu huruf yang harakatnya sukun yang asli. Ni. Nampak ada lam ni? Hamzah, alif, lam. Lam ni atasnya ada baris atas. Ada baris dhammah. Ada baris sukun. Dan sukun yang ada pada lam ini pada hakikatnya adalah sukun yang asli. Sukun yang asli dan memang original begitu. Ia bukan sukun yang baru datang macam mad aridi sukun tu nasta'in, mustaqim, ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim. Tak, bukan. Okey. Ingat mad aridi mad lazim ini. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ia berlaku apabila haraf mad bertemu dengan sukun dengan satu huruf yang lain yang padanya itu ada sukun yang asli, bukan sukun yang baru datang. Okey. Maka dibaca 6 harakat. Lazim tu maksudnya mesti. Mesti apa dia? Mesti dibaca dengan kadar panjang, dengan kadar kepanjangan 6 harakat. Al-ana. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Jadi maka mat lazim ni ia adalah haraf mat yang apabila apa tu mat lazim ni ia berlaku apabila datangnya sukun yang asli setelah haraf mat. Datangnya sukun yang asli setelah haraf mat. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ia boleh berlaku sama ada dalam satu kalimah ataupun dalam satu huruf. Okey. Perincian kepada mat lazim ni insya-Allah saya akan sebutkan pada minggu hadapan. Okey. Pada pertemuan yang satu lagi. Cuma pada malam ni saya sebut sikit. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Mat lazim itu terbahagi ia kepada dua. Mat lazim kalimi dan mat lazim harfi. Kalimi itu asal daripada perkataan kalimah. Kalimah. Adapun harfi ia asal daripada perkataan haraf, huruf. Okey. Apa beza di antara mat lazim kalimi dan mat lazim harfi ni? Beza di antara mat lazim kalimi dan mat lazim harfi adalah dari sudut dari sudut pertemuan di antara huruf mat dan sukun yang asli tadi itu sama ada dalam satu kalimah atau dalam satu huruf. Okey. Kalau ia pertemuan di antara sukun yang asli tadi dengan haruf mat, ia berlaku dalam satu kalimah, maka dinamakan ia sebagai mat lazim kalimi sebab pertemuan itu dalam satu kalimah. Tapi kalau pertemuan itu dalam dua kalimah, kalau pertemuan di antara mat dan sukun yang asli tadi itu, kalau ia berlaku dalam dua kalimah dan kalau ia berlaku dalam satu huruf, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali dinamakan sebagai mat lazim harfi. Mat lazim harfi. Kan di situ disebut secara ringkas terjadi dalam bentuk perkataan. Terjadi apa dia? Apa dia terjadi itu? Terjadi di situ adalah terjadi pertemuan di antara apa? Di antara mat di antara haraf mat dan sukun yang asli. Pertemuan di antara haraf mat dan sukun yang asli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam satu haraf, maka jadilah dia mat lazim harfi. Kalau pertemuan itu dalam satu kalimah, maka ia disebutkan sebagai mat lazim kalimi. Perinciannya masya-Allah sangat menarik. Perincian itu sangat menarik. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nanti saya akan tunjukkan kepada kamu tentang perincian mat asli. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, di sini. Nanti insya-Allah saya akan tunjukkan kepada kamu dia punya mungkin perincian tentang mat lazim itu insya-Allah pada pertemuan akan datang insya-Allah. Cuma untuk malam ni sampai sini saja dahulu. Okey, kita punya bahasan kita lebih kurang dalam 29 slide yang kita dah habiskan pada malam ni. Bermula daripada pembahagian mat dan hukum hakamnya sehinggalah pembahasan tadi yang terakhir adalah mat lazim. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan fokus kepada pembahasan mat lazim semata-mata. Sebab apa pembahagian mat lazim ni dia ada agak complicated. Dia mat lazim ni terpecah pula kepada mat lazim kalimi musaqqal, kalimi mukhaffaf.
Mak lazim harfi pula terbagi juga pada dua, mak lazim harfi mukhaffaf dan mak lazim harfi musaqqal. Itu nanti akan datang bahasanya insyaallah taala. Okey. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khairan. Ada apa-apa soalan ke nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan. Contoh, kalau perkataan huwa tapi dia waqaf, maka disebut, kalau disebut sebagai waw tu mati, kemudian ha tu bunyi hu ke atau bunyi hu, jadi mak asli tu mati Ustaz? Oh, kalau diwakafkan pada waw itu, dia akan jadi kita akan baca hu saja, hu. Maksudnya dua harakat ke? Tanpa dipanjangkan. Tanpa dipanjangkan. Hu saja. Baik. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Ada lagi? Okey, kalau tak ada, nampaknya semua faham tu. Alright. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan fokus pada bahasan tentang mak lazim insyaAllah. Okey, barakallahu fikum wa ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khaira. Terima kasih Ustaz ucapkan kepada semua kerana mengambil bahagian dalam kelas kita pada malam ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih Ustaz.